Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-164. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitab Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa gabungan kalimah Ja'akum Rasul pada ayat ke-128 surah At-Taubah bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam tercipta dengan membawa potensi keimanan yang menjadikan baginda sangat layak sebagai Rasul pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga saat baginda menerima wahyu ilahi. Ketika itu juga baginda tampil melaksanakan tugasnya tanpa dipaksa, bahkan langsung terdorong oleh jiwa, iaitu potensi yang sangat besar yang memenuhi jiwa baginda. Baginda bukan sahaja sangat bersungguh-sungguh berdakwah, tetapi lebih dari itu kerana dakwah dilaksanakan dengan senang hati dan berbahagia sebagaimana digambarkan oleh ayat ini. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan untuk mengucapkan hasbi Allah pada ayat ke-129 surah At-Taubah mengisyaratkan pentingnya ucapan tersebut supaya sentiasa diucapkan. Ayat ke-129 ditutup dengan pernyataan bahawa Dia adalah pemilik arasy yang agung,
bertujuan mengingatkan kita supaya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah penyebab dari segala sebab dan faktor. Sebab dan faktor selainnya adalah sebab-sebab yang tidak sempurna dan masih memerlukan yang maha kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kekuasaan, iaitu pemilik dan pengatur arasy itu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu seluruh kaum muslimin supaya mereka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi memimpin umat manusia ke jalan hidayah serta memandu mereka beroleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia dari kalangan mereka sendiri. Setengah ulama tafsir mengatakan daripada kalangan sesama Arab, daripada suku Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat kasihan belas kepada kamu dan seluruh umatnya, iaitu apabila menyaksikan kesusahan dan kesukaran yang kamu terima akibat mengikut ajaran yang dibawa baginda. Sekiranya orang yang diseru kepada ajaran Islam berpaling ingkar daripada ajakan dan dakwah tersebut, maka serahkanlah sepenuh urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia jualah yang mengendalikan dan menentukan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluknya. Dia juga Tuhan yang menguasai arasy yang maha besar lagi maha berkuasa. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang mempunyai rasa belas kasihan yang sangat tinggi kepada umatnya dan sangat berkeinginan umatnya agar mampu mencapai kebahagiaan di dunia serta kebahagiaan di akhirat kelak. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa alangkah indahnya kita melihat pertalian kedua-dua ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu menceritakan tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat ke-128 surah At-Taubah. Baginda adalah kita kerana timbul dalam kalangan kita. Orang Arab mentafsirkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan mereka sebab baginda orang Arab. Kita umat manusia keturunan Adam, maka boleh dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah daripada kita sebab satu keturunan dengan kita, iaitu bukan malaikat dan bukan dewa dan lagi bukan Tuhan. Kemudian Tuhan sendiri memuji kemuliaan budinya, cinta kasihnya kepada kita selaku umatnya. Baginda merasa sangat berat seperti suatu tekanan jiwa apabila melihat kita ditimpa kesusahan. Siang dan malam, baginda menginginkan agar kita beroleh kebajikan dan kemajuan. Seterusnya, datanglah ayat ke-129 surah At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan perkataan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan demikian erti dan tafsir ayat ini, iaitu, wahai Muhammad, meskipun sudah demikian kasih sayangmu kepada mereka, kalau masih ada juga yang berpaling, yang menyambut cintamu dengan kebencian, yang laksana bertepuk sebelah tangan, janganlah engkau pedulikan itu. Sebab benci manusia dan sikap mereka yang tidak membalas budi, tidaklah akan mempengaruhi jalan perjuanganmu. Katakanlah bahawa bagiku, orang sayang atau benci, orang menerima atau menolak, tidaklah akan dapat meruntuhkan pendirianku. Sebab bagiku,
Tuhan, Allah itu sudah cukup tempat aku berlindung. Walaupun ada manusia yang berpaling dari seruanku, belas kasihanku mereka sambut dengan kebencian. Namun bagiku, kasih sayang Tuhan kepadaku sudah cukup dari segala apapun yang ada di dunia ini. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah, menjelaskan bahawa hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat lembut. Baginda merasa sedih melihat masyarakat terjerumus ke dalam kehancuran. Apabila risalah Islam ditolak, baginda akan tetap menyeru dengan iman yang menyala-nyala di dalam hatinya. Iman yang sudah tidak goyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia adalah dari golongan manusia sendiri. Sifat baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat belas kasihan kepada umatnya, sangat menginginkan agar setiap umatnya mendapat kebaikan dan turut memberi layanan yang sangat lembut serta mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada orang yang beriman. Namun sekiranya kelembutan serta belas kasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak juga membuka mata orang yang diseru untuk beriman, maka sikap tersebut adalah kerana kedegilan mereka untuk menerima hidayah dan petunjuk. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, cukuplah Allah bagiku. Ini adalah kerana tugas baginda dan kita hanya menyampaikan sahaja kepada manusia. Apabila sudah berkali-kali diberi peringatan dan ancaman, diajak kepada akidah tauhid dan agama Islam yang benar, tetapi masih juga berpaling, katalah bahawa cukuplah Allah bagi kita kerana kita memang tidak perlukan iman mereka. Muslimin, muslimat yang dimuliakan, ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini memberikan peringatan kepada kita supaya berusaha menyampaikan risalah Islam dan menyebarkan dakwah kepada masyarakat selebihnya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan sama ada dakwah tersebut diterima ataupun tidak, berjaya ataupun gagal. Maka berjaya ataupun tidak usaha dakwah dan jihad yang dilakukan, kita wajib menyerahkan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tawakal yang tinggi. Tawakal adalah penyerahan kepada Allah setelah kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Selain itu, Sayyid Qutb melalui kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran mentafsirkan ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa surah At-Taubah ini diakhiri dua ayat yang menurut satu riwayat ia diturunkan di Mekah dan menurut satu riwayat yang lain ia diturunkan di Madinah. Oleh itu, Sayyid Qutb memilih riwayat yang mengatakan ayat ini diturunkan di Madinah kerana kesesuaiannya dengan berbagai-bagai tempat di dalam perjalanan ini dan dengan suasana surah secara umumnya. Salah satu dari dua ayat ini memperkatakan tentang hubungan di antara Rasul dan kaumnya, di samping memperkatakan tentang perhatiannya yang mengambil berat dan bersikap kasihan belas terhadap mereka. Kesesuaian dua ayat ini nampak jelas dalam tanggungjawab yang dipikul oleh umat mukminin untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, di samping untuk memerangi musuhnya dan menghadapi segala kesulitan dan kesukaran. Sementara ayat yang kedua merupakan arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bergantung kepada Allah yang Maha Esa semata-mata apabila pihak lain enggan membantunya, kerana Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung dan penolongnya. Antara sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-128 dan 129 surah At-Taubah ini ialah,
Pertama, umat Islam hendaklah sentiasa mencontohi sifat kasih sayang Rasulullah SAW dan belas kasihan baginda kepada umatnya serta berusaha mengikuti jejak langkah kebaikan yang baginda tinggalkan. Setiap kesusahan dan keperitan yang dialami oleh orang lain perlu turut menjadi perhatian oleh umat Islam serta berusaha untuk membantu meringankan segala kesusahan yang dihadapi tersebut. Kedua, setiap orang Islam perlu berusaha untuk menyampaikan risalah Islam dan dakwah agama kepada seluruh masyarakat tanpa mengenal erti putus asa. Kemudian, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap usaha yang dilakukan tersebut dinilai di sisinya walaupun usaha dakwah itu tiada jaminan diterima atau sebaliknya oleh masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.